Okey, InsyaAllah kita mula. Dah ada 35 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara clear? Okey, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam daurah seni khat nasakh Al-Quran dan Mushaf untuk hari yang ke-5. Hari ini hari Khamis, minggu yang kedua. InsyaAllah kita akan meneruskan sesi perbincangan kita dalam seni khat nasakh. Hari ini kita akan buat huruf shad dan seterusnya. Beberapa sesi yang lepas saya ada bercerita berkenaan dengan perkara-perkara penting dalam seni khat, di antaranya pena, kertas dan dakwat. Hari ini insyaAllah saya sentuh sedikit berkenaan satu elemen penting dalam menulis khat, iaitu pernafasan. Dalam kita menulis, sebenarnya pernafasan sangat penting untuk kita menghasilkan satu tulisan yang baik, untuk kita melatih tangan kita dapat bergerak dengan baik, iaitu melalui kawalan pernafasan. Jadi ketika kita menulis, kita perlu tahu macam mana kawalan pernafasan kita, macam mana degupan jantung kita, supaya kita dapat mengawal pergerakan tangan. Kekuatan tangan sangat penting, dan kekuatan tangan tu bergantung rapat dengan degupan jantung dan aliran darah di dalam badan kita. Kita kena hati-hati dan kena berlatih macam mana nak mengawal pernafasan. Mengawal pernafasan ni sebenarnya yang saya maksudkan adalah menahan pernafasan ketika menulis. Ketika kita menulis huruf-huruf di dalam khat, sama ada nasakh, sulus dan sebagainya, kita kena melatih supaya kita dapat menahan pernafasan, dan ketika kita menulis tidak bernafas. Maksudnya kita tahan dulu sehinggalah satu tempat yang kita berhenti, barulah kita melepaskan atau bernafas semula. Itu memerlukan latihan sebenarnya, sehingga suatu hari nanti kita akan dah terbiasa dan dia akan jadi satu rutin yang tidak susah. Kenapa pernafasan ni? Pernafasan ni sebenarnya sangat penting, kerana bukan sahaja di dalam seni khat, dalam semua kaligrafi, banyak kaligrafi yang lain, contohnya Chinese kaligrafi, Latin kaligrafi, Western kaligrafi, ada sampai Tibet. Tibet pun ada tulisan dia, dan Yahudi pun ada tulisan kaligrafi dia. Semua kaligrafi ni ketika menulis, mereka mengamalkan sistem pernafasan.
Kerana ada kajian dalam apa dia, daripada University of Southampton mengatakan kaligrafi ini memberi manfaat yang besar kepada kesihatan minda dan fizikal. Kerana berasal daripada mengawal pernafasan tadi. Iaitu kajian itu mendapati amalan penulisan kaligrafi ini mampu mengurangkan degupan jantung yang memberi manfaat kepada kesihatan jantung seseorang. Kesan ini adalah sama dengan kesan ketenangan orang yang mengamalkan meditasi. Orang yang mengamalkan meditasi itu dengan kita yang menulis khat ni sebenarnya sama. Dia akan menzahirkan satu ketenangan. Daripada ketenangan itulah yang kita boleh mengeluarkan apa yang ada di dalam. Sebab itu Yaqut Mustaqsimi ada menyebutkan al-khatu handasah ruhaniyah zaharat bi'alatin jismaniyah. Yaqut Mustaqsimi ni penulis khat yang masyhur di Baghdad, meninggal pada tahun 1298 Masihi, berkhidmat di Khalifah Al-Mustaqsim, iaitu khalifah terakhir zaman Abbasiyah, dan banyak hasil tulisan dia yang masih boleh kita dapat melalui gambar-gambar dan fail-fail tulisan Yaqut Mustaqsimi ini. Dia berkata al-khattu handasah ruhaniyah zaharat bi'alatin jismaniyah. Khat adalah desain dalaman ataupun sesuatu yang ada di dalam badan kita ataupun di dalam hati kita, dalam kepala kita, dan terzahir melalui anggota jasmani, ya, iaitu tangan. Jadi bagaimana benda tu nak dicipta di dalam badan kita, dan bagaimana benda tu nak dizahirkan di atas kertas ataupun media yang kita nak tulis. Jadi yang pertama sekali, khat ni mesti disimpan di dalam hati atau di dalam badan kita, di dalam kepala kita, minda kita, sesuatu benda yang kita bayangkan, kita hendak tulis nanti. Daripada hasil kita mengkaji untuk kita nak letakkan di dalam minda kita tu, kita mengkaji sesuatu huruf, bukan sekadar melihat. Contohnya kalau kita nampak sesuatu tulisan khat yang cantik itu, kita perlu mengkaji, bukan sekadar melihat sambil lalu. Kita perlu tadabbur setiap huruf, setiap pergerakan ataupun setiap sudutnya. Kita mengingati, menghafal bagaimana bentuknya. Contohnya alif, bermula alif. Alif bukan sekadar dia menegak, tetapi dia sedikit condong ke sebelah kiri. Bentuknya beralun daripada atas, tengah dan bawah, berlainan bentuknya. Benda tu semua kita kena simpan di dalam minda kita sebelum kita tulis. Jadi bagaimana pula kita nak zahirkan alif tersebut di atas kertas? Bagaimana kita nak kaedahnya, nak mengeluarkan huruf alif yang ada di dalam minda kita tu ke atas kertas? Jadi proses nak mengeluarkan tu, itu yang melalui dia memerlukan ketenangan, dia memerlukan kawalan pernafasan. Melalui tumpuan yang penuh, melalui kesabaran, ya. Menulis khat ni melalui kesabaran. Jadi benda tu sebenarnya akan melatih tangan kita ataupun alat jasmani tadi, iaitu tangan, untuk mengeluarkan apa yang ada dalam minda kita.
untuk nak mengeluarkan ni, kita perlu satu amalan yang tadi tu yang saya cakap, mengawal pernafasan. Itulah yang dimaksudkan dengan kata-kata Yaqut Musta'simi ni, al-khattu handasah ruhaniyah zaharat bi'alatin jismaniyah. Bukan sekadar menulis sahaja, dia perlukan satu elemen yang penting, iaitu pernafasan, latihan pernafasan. Dan latihan ini sebenarnya memberi ketenangan yang terhasil daripada konsentrasi yang kita berikan dalam usaha untuk mendapat kesempurnaan tulisan. Jadi dalam penulisan khat ni, itu yang kajian daripada universiti tadi mendapati, dia menambah dan mengawal refleksi diri kita. Iaitu kita dapat menulis dan mengawal tindak balas seorang yang terhasil dari degupan jantung yang stabil, pernafasan yang baik, sehingga tekanan darah juga menjadi terkawal. Ini kebaikan kaligrafi. Jadi macam mana kita nak mendapatkan kebaikan tu? Kita nak kena sepenuh hati untuk menumpukan perhatian dalam penulisan. Elemen yang sangat penting tu adalah menahan nafas. Dan menahan nafas ni adalah satu exercise yang sangat-sangat bagus, sehingga di dalam exercise riyadhah biasa pun kita ada teknik mengawal pernafasan, menahan nafas, menghembus dan sebagainya. Ada juga kajian mendapati kaligrafi ni seperti gimnastik. Dia punya kesan dia seperti gimnastik. Kalau sukan kesihatan badan ni bergantung kepada physical exercise, dan kaligrafi ni ataupun khat ni seakan-akan sama dia punya kesan dia. Sebab ketika kita menulis, anggota badan secara perlahan-lahan memasuki dalam kesempurnaan irama dengan pergerakan pen yang membantu menguraikan nervous system dalam badan. Itu dia punya kesan daripada menulis khat dengan tumpuan yang penuh, sehingga menguatkan otot-otot badan, otot-otot tangan lah terutamanya. Itu yang dikatakan pada asasnya kaligrafi mempunyai persamaan dengan sukan gimnastik. Dia punya kajian ni mendapati. Jadi daripada menulis ni juga menghilangkan perasaan gusar dan melupakan masalah. Itu banyak benefit itu yang dihadapi kerana tumpuan yang mutlak kita hadapkan kepada pergerakan tangan dan mengawal pernafasan tadi. Kalau siapa ada masalah banyak, bolehlah menulis khat, insya-Allah masalah tu boleh hilang. Kalau tuan-tuan perempuan semua ada pengalaman dan sentiasa mengamalkan penulisan khat ni, memang boleh rasai benda tu. Saya sendiri pun sebenarnya ketika menulis, kita mendapat satu ketenangan yang berbeza dengan masa yang lain. Sehingga setiap hari kita tidak rasa sempurna jika kita tidak menulis sesuatu tulisan khat. Sebab tu tulisan khat ni menyeronokkan bagi yang minat lah. Dia tidak jemu. Berlatih setiap hari, menulis setiap hari akan memberikan satu kepuasan yang tidak terhingga kepada seseorang tu. Jadi berusahalah untuk menulis dengan sepenuh hati. Antara elemen yang saya nak tekankan hari ini adalah pernafasan tadi. Kerana pernafasan tu dia dapat mengawal degupan jantung kita, dan kita menulis
pelbagai saiz, ada yang besar, ada yang kecil. Ketika kita menulis yang besar memerlukan degupan jantung yang stabil, yang kecil juga memerlukan degupan jantung yang stabil. Jadi berlatihlah menahan nafas ni. Satu lagi elemen penting dalam pernafasan ni adalah makanan. Sebab tu kalau kita nak menulis, sebaiknya bukan selepas makan. Sebaiknya sebelum makan. Selepas makan biasanya degupan jantung akan lebih kencang, akan lebih cepat. Jadi kita perlu masa sedikit, ada rehat dan sebagainya sehingga pernafasan stabil, barulah sesuai untuk menulis. Dan menulis tu adalah kita keluarkan benda yang di dalam. Apa yang saya bagi tahu tadi, sekali lagi saya ulangi, dia mesti ada satu structure huruf, benda yang kita nak zahirkan tu dah ada di dalam kepala kita, sehingga kita dapat bayangkan setiap sudut huruf. Cara nak dapat tu mesti kena tadabbur lah, bukan sekadar melihat. Dia kena ukur, melihat tulisan-tulisan yang bagus, yang muktabar, sudut-sudutnya, setiap hurufnya, bagaimana sambungannya, bagaimana huruf ini ketika bersambung dengan huruf tertentu, apa bentuk dia. Benda tu semua kita kena ingat. Dan seterusnya secara spontan kita boleh zahirkan dengan tangan. Itu kebaikan seni khat yang orang lain tidak dapat merasai. Kita yang menulis saja yang tahu. InsyaAllah kita amalkan pernafasan yang betul ketika kita menulis dan mendapat hasil yang baik, insyaAllah. Itu sedikit perkongsian daripada saya hari ini. Kita akan berpindah pula kepada penulisan khat, sambungan daripada semalam. Hari kita buat huruf shad. Okey, kita mulakan insyaAllah.
Huruf Shad terdiri daripada beberapa bahagian. Ini yang pertama naik, kedua, ketiga melengkung, keempat titik macam sin semalam, titik, dan kelima turun menegak, seterusnya okey, badan ekor Shad ini dan berakhir dengan ekor yang nipis. Okey, cuba lihat yang pertama. Yang pertama ditolak ke atas, dan turun ke bawah sedikit. Ini lebih kurang 2, 1. 2/3 naik dan 1 turun. Kemudian bahagian bawah, ambil di hujung ni dan lengkungkan bahagian bawah. Yang membezakan antara Shad dengan Ta adalah di bawah ni. Kalau Ta nanti kita akan lihat ini lebih lurus. Kalau Shad melengkung sedikit. Kemudian di sini ada satu titik di dalam ni dan dipusingkan mata pen ke bawah. Okey. Turun lagi. Rendahkan sedikit daripada depan. Ini sama macam sin yang kita buat semalam. Okey. Bahagian belakang ni, bahagian ekor ni juga dia ada keseimbangan golden section ataupun nisbah zahabiyah, golden ratio. 2/3 akan turun dan 1/3 naik. Bahagian ni mesti tinggi sedikit, bulat, melengkung dan naik ke atas sedikit, baru turun ke bawah. Perhatikan bahagian yang naik ni tidak begini, ini terlalu nipis. Kedudukan mata pen agak tidak terlalu condong
begini, dan dia menghasilkan sedikit ketebalan di sini, bukan nipis seperti mata pen. Maksudnya ditegakkan sedikit mata pen tu sehingga bahagian yang naik itu tidak terlalu nipis. Melengkung dan membuat satu titik menegak. Okey, bagaimana shot yang bersambung? Shot tidak berubah ketika bersambung. Cuma bahagian belakang ni dinaikkan sedikit, terus kita sambung dengan huruf selepasnya. Sekarang saya buat huruf alif. Okey, bila bersambung, shot mempunyai bahagian bawah ni. Ketika tunggal, dia tidak boleh turun. Kalau bersambung, di bawah ni tak ada ekor, dan kita tambahkan sedikit bahagian bawah ni. Ini berbeza dengan ta nanti. Ta tidak mempunyai bahagian bawah. Shot sahaja yang ada lebihan di bawah. Jadi bahagian atas ni, bahagian depan shot ni tidak berubah, ya. Ketika bersambung dan tunggal ataupun mufrad, shot ni sama sahaja bentuknya. Cuma ditambah ekor di bawah ni, dan jika sambungan tu pendek, kita tak perlu naikkan gigi yang tinggi. Tapi kalau sambungan tersebut dengan huruf yang ataupun kita tarik yang panjang, iaitu kasyidah, gigi shot ni perlu dinaikkan. Contohnya shot alif, tetapi ini bentuk yang panjang. Ini yang saya kata biasanya hanya untuk memperbaiki alif ni,
kadang-kadang tu tertambah di bahagian bawah. Benda ni adalah bukan kaedah, bukan sesuatu yang wajib, boleh dibuat ataupun ditinggalkan. Jadi bila ditarik panjang, gigi ini mesti kita jelaskan, naikkan dia. Dalam waktu yang sama, di dalam khat nasakh, pastikan setiap sambungan mempunyai bentuk ini, bentuk melengkung begini. Ini sangat penting. Sebab tu biasanya huruf yang hadapan ni akan tinggi, huruf kedua akan rendah, dan bahagian yang ujung ataupun huruf yang ujung akan naik semula. Dia akan terbentuk satu bentuk lengkungan begini. Ini adalah bentuk asas di dalam khat nasakh. Ini kena ingat. Apa-apa sambungan huruf pun, 3 huruf, 4 huruf, daripada depan tinggi, bahagian tengah paling rendah, dan bahagian ujung akan naik semula. Okey, masalah short juga sama dengan sin dari segi sambungannya. Bila bertemu dengan huruf tertentu, gigi short tu akan hilang. Contohnya short dan jim. Ini sama dengan masalah sin semalam. Apabila bertemu dengan short ha, short mim, short ya, short ha, jadi ini bentuknya, ya. Gigi short ni tidak naik kalau short dengan huruf
Selain tu, short bar jika pendek dia akan begini, panjang dinaikkan lagi. Okey, ini short sin. Short tidak naik, tapi sin kita jelaskan naikkan mata ataupun gigi sin yang pertama tu. Okey, ini short mim yang dinaikkan tinggi sebab kita nak sambungkan dengan mim yang ekornya pendek ni. Boleh dinaikkan begini. Saya teruskan kepada huruf ta. Ta dan short ni bentuknya hampir-hampir sama. Cuma yang membezakan hanya di bahagian bawah. Bahagian bawah ni, ini yang membezakan antara short dan ta. Kalau ta kurang lengkungnya.
Jadi ada yang berpendapat ta ni berbeza daripada sod kerana di dalam ni lebih kecil sedikit. Maka kita kena tahu sebab apa di dalam ni kecil ataupun nipis, disebabkan bahagian bawah ni. Bila bahagian bawah ni lebih keras ataupun kurang lengkung je, jadi bahagian putih di dalam ni lebih kecil sedikit daripada sod. Itu yang saya katakan sod dan ta ni tidak banyak perbezaannya sehingga kita susah nak kenal. Kecuali di bahagian bawah ni lebih kurang lengkungnya berbanding sod. Dia punya sebab adalah kerana sod ada echo. Dia dah naik daripada sini, dah naik ke atas untuk kita buatkan echo sod. Bila kita nak naik, bermakna daripada sini kita dah lengkung lebih banyak daripada ta. Itu sahaja perbezaannya. Bahagian atas, bahagian depan ni, walaupun bahagian depan ni ada juga mengatakan ini lebih pendek daripada sod. Sangat susah nak bezakan. Kita buat sahaja sama dengan sod. Kecuali kalau khot sulus, memang itu ada perbezaan yang ketara. Contohnya kalau sod di dalam khot sulus lebih tinggi, membulat. Melengkung dan naik tinggi. Okey, ta lebih ke depan dan panjang sedikit. Bahagian ini pun lebih pendek daripada sod. Jadi bila khot sulus lebih jelas, kerana ukuran dalam ni 1.5, manakala sod hanya 1 titik. Perbezaan dalam nasakh sangat-sangat sedikit. Okey, kita tengok lagi huruf ta bila bersambung dengan alif.
Ini ta alif. Jadi kita kena perhatikan bahagian bawah ni, bahagian yang pertama, sebab apabila ta ini bertemu dengan huruf ke bawah. Okey. Di sini 1/3 yang pertama ni sama dengan ta tunggal ataupun ta yang biasa. Tetapi selepas tu bentuknya berubah. Ini contohnya ta dan ra. Bentuknya terus lurus ke hadapan dan turun lagi. Bahagian sini sama. Dia bermula di sini, terus ke bawah. Okey, huruf lain dia naik sikit sebab kita nak sambung huruf ba contohnya, macam ni juga. Sebab kita perlu adakan gigi yang tinggi. Huruf ra, ya, mim, itu turun ke bawah. Ada soalan boleh tanya? Saya cuba jawab. Jika kurang jelas, ta, mim contohnya, ini pun turun ke bawah. Bahagian pertama ni sama, kemudian selepas tu terus ke bawah.
Okey, satu lagi yang cuba perhatikan bahagian dalam ni boleh dibahagikan 3, ya. Ini 1, 2 dan 3. Kalau di atas pun saya sebut tadi bahagian naik ni 2, bahagian turun 1. Cuma ini penting juga, cuba perhatikan bila huruf ta bersambung dengan huruf yang ke bawah, ta, ya, ta, mim tadi, bahagian yang pertama ni mesti tinggi sikit berbanding ta dan sin. Ini condong dia agak kurang. Kalau ta yang bersambung dengan huruf ke bawah, bahagian pertama ni kita tinggikan lagi supaya bahagian bawah ni kita boleh condongkan ke bawah lagi dan bersambung dengan huruf ya ataupun mim. Okey, zuluf ini ataupun tarwis untuk alif ta ni, ambil bahagian sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Lebihkan bahagian kanan. Bermakna hujung atas ni sama dengan badan alif sebelah kanan. Kalau ta yang ditarik panjang macam mana? Kita cuba buat ta yang panjang sedikit.
Okey, alif ta ni pastikan bahagian bawah tidak tebal. Sambungan antara badan ta dengan alif ni dalam bentuk yang nipis. Ya, ini ta yang ditarik panjang bertemu dengan mim. Ini biasanya bahagian panjang ni ukurannya ukuran pa, 5 titik ataupun 6 titik. Okey, itu huruf sad dan ta. Ada soalan boleh tanya? Saya akan pindah kepada huruf yang seterusnya. Sekarang kita buat huruf ain pula. Huruf ain ada beberapa bahagian. Yang pertama, kepala. Tengkuk. Bahagian badannya. Dan ekor ain. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 bahagian. Kita tengok satu persatu. Yang pertama bahagian kepala. Macam mana cara nak buat kepala ni? Okey, ada beberapa cara. Yang pertama, boleh ditarik daripada tengah ke bawah macam ni. Kemudian dilukis hujung. Dilukis dan tajamkan di bahagian ujung sekali. Pasti dia mempunyai seakan-akan paruh, paruh burung. Di hujung ni tajam. Ini yang pertama cara buat. Ini ke sini dan dilukis ke sana. Ataupun daripada bawah naik ke atas dan terus ke sini dilukis sikit. Yang ini bentuknya ke sini dan begini. Pastikan paruh ini ada juga. Bahagian nipis dan tajam di ujung. Ini kepala ain. Tolak dan dilukis. Menggunakan hujung pen, lukis sedikit. Ini juga ada nisbah zahabiyah dia. 2 dan 3. 2 dan 1. 2 naik, 1 turun.
Okey, kita buat ain yang sempurna bermula dengan kepalanya. Saya lebih suka cara ini, tolak naik ke atas dan dipusingkan mata pen ni menggunakan hujung mata pen, dilukis sikit. Kemudian buatkan tengkuk ain. Okey, di mana kita nak berhenti ni? Kepala ain ni dibahagi 3. Untuk ain mufrad ni, kita berhenti di 2/3 kepala ain di atas. Berhenti sini. Kemudian ambil selepas daripada kepala tu, turun ke bawah. Okey, melengkung bulat dan dibuat ekornya. Pastikan bahagian ekor ni tidak naik ke atas. Lurus ke sebelah kanan. Pembahagi tengah ni mesti bahagian yang nipis. Mata pen kita daripada atas dipusingkan sedikit ke bawah dan menegak. Jangan melebihi kepalanya. Kepala ain dan badannya sama. Ada beza, Amir Rahimi tanya, ada beza ke ekor untuk huruf H tunggal dengan huruf Ain tunggal? Okey, di bahagian bawah ni tak ada beza. Cuma di bahagian atas, cara nak ambil Ain dengan H agak berlainan sikit. Kalau H kita mula daripada sini, H mula daripada situ, dan ekor H ataupun Jim melebihi kepalanya. So bermakna untuk H dan Ain ni, bahagian lengkung ni lebih besar sedikit. Kalau Jim daripada sini, ekornya pun lebih sikit. Bentuk hampir sama. Cuma perbezaan di sini agak berlainan ni. Di sini bahagian ni agak berlainan sebab kita mula daripada sebelah kanan, lebih banyak sebelah kanan. Kalau Ain kepalanya hanya 2 titik. Okey, kita boleh bayangkan kepala Ain 2 titik, kepala H ataupun Jim 4. So kita bermula dari sini. Manakala lengkung bahagian dalam ni kita boleh buat 5 titik ataupun tinggi alif.
tinggi alif ataupun 5 titik. Saya buat lagi untuk ain tunggal. Okey, cuba lihat. Boleh juga daripada sini kita terus lukis. Kalau kita gunakan hanya hujung mata pen, dilukis saja kepala ain. Buat tengkuk ain. Berhenti 2/3 daripada kepala ain. Ambil selepas daripada kepala ni, lebih sikit. Turun, jangan lebih daripada kepala je, bahagian kiri. Dihitamkan. Okey, kepala ain paruh ini kalau boleh dia tinggi sedikit daripada bahagian kiri ni. Bahagian dalam boleh 1 titik ataupun 1 titik lebih sikit. Kemudian kita lihat pula ain di depan bila bersama dengan huruf lain. Okey, kita buat dulu ain bersama dengan alif atau huruf yang ke atas. Okey, kepala ini kita bahagikan 3. Bahagian sebelah kanan ni tinggi sikit. Jika ain dengan alif, perhatikan bahagian tengkuk ni. Bahagian tengkuk ini berhenti pada 1/3 di sini. Dia lebih menegak. Kemudian bahagian bawah lebih sedikit sahaja daripada kepala ain ni. Turun, membulat dan cantum balik dengan tengkuk ni.
naik ke atas. Jadi bentuk ain yang bersambung dengan huruf yang tinggi bentuknya membulat, seolah-olah membulat. Okay. Kita tengok lagi yang huruf yang tinggi juga. Contohnya ain dal. Tegakkan sikit tengkuknya. Berhenti 1/3 dan bahagian bawah lebih melengkung, membulat. Naik ke atas. Okey, hitamkan kepala yang kita lukis tadi. Nah, dal tinggikan sikit daripada ain. Okey, itu ain membulat untuk huruf-huruf yang ke atas. Ain, alif, ain dal, ain kaf, ain lam ataupun ghairi. Ghairil maghdubi alaihim. Ini kepala ni sudah pastikan ada beberapa komponen. Nipis, tebal di 2/3. Bahagian turun ni 1/3 dan tinggalkan bahagian tajam.
Okey, ghairi menggunakan bahagian yang naik ni, so kita perlu gunakan ain bentuk ini. Kalau ain ini ditarik panjang, ghairi, bentuknya lain. Nanti bentuk yang kedua saya akan terangkan. Ini bentuk yang pertama. Bahagian dalam satu ataupun satu lebih sedikit. Kita tengok bentuk yang kedua. Bentuk bulu kening ni, yang ni seakan-akan bulu kening, sama saja. Sama ada ain tunggal, ain naik ke atas, huruf yang naik ke atas, ataupun ain yang ketiga ni. Dibahagikan juga 3 bahagian. 1, 2 dan 3. Tengkuk untuk ain ini kita ambil di atas dan berhenti pada bahagian yang kedua. Sama dengan ain tunggal tadi. Berhenti pada bahagian yang ketiga daripada ukuran daripada kepala ain. Dan bahagian bawah ambil selepas kepala ain tu. Okey, ambil selepas ni. Dan tarik lengkung sedikit. Bahagian ni kita lengkung sikit. Okey, ini bentuk yang ketiga, tunggal yang bulat. Dan untuk huruf selain daripada huruf tinggi, huruf ba, ain, jim, ain, sin, semua bentuknya begini. Bermakna bahagian yang berbeza adalah tengkuk ni. Sama ada berhenti 1/3 ataupun 2/3. Ini bahagian tengkuk ni yang menentukan kita nak buat ain yang mana. Kalau berhenti yang pertama 1/3 adalah untuk ain yang bersambung dengan huruf tinggi. Jadi bahagian depan ni juga tidak boleh panjang macam ni. Bermula daripada hanya lebih sedikit sahaja daripada atas tu dan melengkung ke bawah. Tapi untuk huruf selain daripada huruf tinggi, berhenti pada 2/3 dan kita mulakan depan sedikit. Di samping penuh mata pen ni dilengkungkan sedikit macam ni dan diangkat bahagian belakang supaya sambungan ni lebih cantik dan menipis, halus. Ini ain badal, ain sad. Kita tengok ain sad.
Ain Sad. Ain Sad Ya Ra. Ini ada huruf, bukan hanya Ra. Sad Ya Ra. Tapi kalau dipotong ni, dia boleh jadi Ra atau dia boleh jadi Ba Ra, Ya Ra. Okey, Ain Sad tengok Ain Sad. Kalau kita nak sambung dengan Sad, huruf yang ke depan ni apa? Sad, Ta. Ini dia tidak naik. Terus ke sebelah kiri. Kemudian kita tengok pula Ain di tengah. Apa perkataan? Okey, kita buat An'amta. An'am ataupun Ni'mah. Huruf yang sebelum ni pun penting. Sebelum Ain, sama ada Nun, Ya. Pastikan sambungan ni nipis begini. Okey. Ini satu step dia ni. Dua ke belakang dan pusingkan ke bawah. Kadang-kadang kita akan nampak tertinggal lubang di dalam ni disebabkan cara kita menulis tadi. Bahagian bawah nipis, atas tebal. Dan kita sambung semula di bahagian bawah, ya. Bukan di dalam ni.
So kadang-kadang tu ada tertinggal bulat begini. Boleh dipadamkan ataupun dibiarkan saja. Itu yang ada setengah orang tanya saya, adakah di dalam ain di dalam khat nasakh di bahagian tengah ni ada lubang? Ini lebih kepada cara kita menulis tadi. Sebenarnya ain ni tidak ada lubang. Yang ada lubang hanya khat sulus. Kita buat khat sulus supaya jelas. Okey, ain khat sulus memang ditinggalkan lubang untuk ain. Ini beza je. Beza ain sulus dengan nasakh. Ain maknanya lubang ini ataupun bahagian putih ni kebetulan ada. Kalau kita tak nak padamkan, kita padamkan. Asalnya memang tak ada lubang. Yang ada lubang khat sulus. Okey. Ada pertanyaan untuk huruf yang kita belajar hari ni? Huruf sad, ta dan ain. Ain di tengah hanya satu bentuk saja. Begitu juga ain di hujung. Ain di hujung kita buat ain bahagian yang nak sambung dengan ain ni pastikan tidak tebal ya, sebab daripada sini kita naik ke atas ni lebih mudah dan tebal, kita tarik ke belakang begitu. Untuk ain di hujung buat ekor ain. Pastikan ekornya tak naik ke atas. Okey. Ain di tengah dan ain di hujung. Okey, soalan
Beza bentuk nun nasakh dengan mangkuk sin. Itu sama je. Nun nasakh dengan mangkuk sin. Okey, itu nun. Kalau nun tunggal di dalam nasakh ni ada lain sikit daripada nun yang bersambung. Okey, saya tunjuk Nun dengan short sama sajalah. Saya buat short lah. Sebab hari ni kita belajar short. Sin dan short sama. Ekor sin dan short sama dengan nun di hujung. Okey. Yang ini ba nun dan ini short ataupun sin. Ekornya sama saja dengan nun di hujung. Tetapi kalau nun tunggal, nun mufrad, dia ada sedikit perbezaan. Nah, ini biasanya nun mufrad ataupun nun tunggal. Dalam kaedah Syauqi, bermakna nun ini lebih kecil daripada nun yang bersambung dengan huruf lain. Ini lebih kepada cara ataupun uslub mana yang kita nak ikut. Dalam buku Hashim, nun tunggal lebih besar. Nun tunggal ukurannya 3 titik. Jadi maknanya kalau kita nak ikut yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Tetapi untuk ekor short dan nun yang bersambung ni, itu tak ada bezanya, sama je. Okey, jelas? Okey, sekarang dah 11.44. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu untuk hari ini.
Atau jika ada soalan boleh tanya lagi sebelum kita tutup sesi ini. Okey, boleh faham semua? InsyaAllah. Untuk hari ini kita berhenti dulu jika tak ada soalan. InsyaAllah besok kita sambung semula. Dan minggu depan ada lagi. Untuk minggu yang terakhir, boleh nak ajak kawan-kawan, siapa yang berminat, boleh saja masuk di pertengahan, di hujung pun boleh. Tak ada masalah. Okey, terima kasih semua. Amin Yahya ada, Afiq Nabil, Adibah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Bukhari, Bumi Hijau, Daniel Rashdan, Dianah Akasyah, Faizul Azmir. Apa khabar semua? Fakhrul Anwar, Hana Al-Khatatah, Hasnah Hayati, Hilmi Sabri, Ismi Nuris, Masyitah Ibrahim, Muhammad Hilmi, Muhammad Sanusi. Okey. Aman insyaAllah. Salmah. Okeylah, insyaAllah kita jumpa lagi ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.